berkata, sini, tengok lupa ni. Alhamdulillah, moga Allah berikan ganjaran kebaikan kepada Ridwan, saudara Ridwan. Dia orang yang soleh, Allah yang soleh, baik orang dia. Al-Qurtubi berkata, Nabi tersebut telah melarang kaumnya daripada mengikuti keluar berperang dalam keadaan ini. Karena orang yang berada dalam masa mana-mana keadaan tersebut akan terikat dengan tergantung jiwanya dengan sebab tersebut. Maknanya apa? Nabi larang ketika mana keluar perang, tak siap pasang bumbung rumah, kan? Kan sebelum ni ada sini cerita ni. Sebelum dia baru nikah saja, baru kahwin pengantin baru, kan? Umur tak siap lagi. Jadi maknanya apa? Nabi larang keluar. Takut apa? Takut tengah berperang dia teringat tu. Dia terfikiran, dia berfikir, ingat, bayang. Last kali apa? Perang tadi menjadikan dia tak semangat untuk perang. Itu yang pertama. Yang kedua, mujahidin hendaklah dicukupkan keperluan mereka dalam perhatian urusan-urusan duniawi. Jadi hendaklah dicukupkan keperluan mereka dalam bab urusan duniawi, supaya mereka dapat menumpukan perhatian kepada jihad dengan sebenar-benarnya. Orang mujahidin apa? Pejuang. Sebab itulah dikategorikan penuntut ilmu pun sebagai mujahidin. Faham? Sebab itulah kena sediakan secukupnya. Sebab itulah kita buat sekolah dan buat asrama, kan? Jadi berikan tumpuan sepenuhnya kepada dia, agar dia pun berikan tumpuan sepenuhnya kepada belajar macam tu, kan? Sebab itulah kalau kita tengok, kan, kalau penuntut ilmu ni kan dikira sebagai jihad fisabilillah, maka mereka diberikan sepenuhnya kepada mereka dalam bab makanan, kan? Jangan bagi makan banyak, kan? Makanan, tempat tinggal, kan, yang selesa. Agar apa? Agar dia menumpukan dalam bab pembelajarannya. Macam pondok ada asrama dia, kan? Maka asrama tu tak boleh kita biar macam asrama tak berurus, ataupun bilik mandi dia kotor, kan? Dia mesti bersih, cantik, selesa. Kemudian dia pun selesa menuntut ilmu. Tak teringat balik dah. Bayang kalau dia pergi pondok, kan, dia macam-macam duk ada, tandas pun tak elok, dia teringat balik rumahnya, kan? Macam tu. Dia kata apa? Kat rumah saya lagi elok daripada pondok. Macam tu, kan? Jadi makhluk-makhluk yang tidak bernyawa dan yang tidak berakal, seperti matahari, bulan, bumi, gunung, haiwan dan lain-lainnya, diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan perintahan apa? Tasghir. Tasghir ni apa? Allah mudahkan. Semua ni Allah Subhanahu wa taala menciptakan kepada kita, dimudahkannya untuk apa? Untuk berkhidmat kepada manusia. Khidmat kepada manusia semua, kan? Bulan, bintang, matahari, kan? Semua yang ada ni, bumi ni, yang kita duduk atas bumi ni, kan? Semua tu berkhidmat kepada manusia, dimudahkan oleh Allah, kan? Dan manakala makhluk-makhluk yang berakal, iaitu manusia dan jin pula, diperintahkan dengan perintah taklif nama dia. Dengan perintah taklif. Ada nama perintah takwim ataupun perintah tasghir. Allah Subhanahu wa taala memudahkannya, ataupun Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya satu perintah, maka dengan perintah itu dia tetap buat. Kalau manusia dan jin pula, dia nama dia taklif. Perintah taklif. Allah mewajibkan satu tugasan kepada kita, taklif, maka dengan itulah kita beribadah, berusaha dan kerja, kan? Pada zaman umat terdahulu, antara tanda-tanda penerimaan harta rampasan perang dan ketiadaannya perbuatan khianat padanya ialah dengan api dari langit. Orang dulu ketika mana berperang, ada harta rampasan perang, maka dia letakkan sesebuah tempat.
Jadi kalau harta rampasan perang itu diserah dengan sepenuhnya, maka tandanya ialah diterima. Maknanya datang api dari langit. Kalau tak diterima, maka tidak datang api. Datang pun api dia tak mau ambil. Api dia ambil. Itu dia tanda-tanda dia. Alhamdulillah. Itu mukadimah saja. Mukadimah sebelum kita masuk kajian kita hari ini. Muka surat 115 ya. 115 hari ini. Muka surat 115 surah Al-Maidah. 115 surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Surat 115 surah Al-Maidah ayat 42. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Samma'una lil kadhib. Akaluna lis-suht. فإن جاءوك فاحكم بينهم. أو أعرض عنهم. وإن تعرض عنهم فلن يضروك. شيئا. وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط. إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله.
ذلك وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون صدق الله العظيم. Alhamdulillah,
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, surah Al-Maidah ayat 1 ayat 42 surat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Samma'una lil kazib. Samma'u mim tu sadar. Sin lepas tu sa tu bagi kuat sikit, sa bagi kuat sikit, dia safir. Makna dia apa? Suara mendesir, mendesir. Samma'u, samma'una lil kadhib. Mim tu sadar, makna wajib gunnah. Dengung dua harakat. Samma'una lil kadhib. Kadhib qalah kubra, berhenti tengah tu. Akaluna lis-suht. Ada bunyi angin, hams. Lis-suht, hams. Fa in ja'uka fahkum bainahum. Ja panjang apa harakat? Ja tengah lidah. Ja'uka fahkum bainahum. Fahkum au a'rid anhum. Au waw tu dia huruf bibir syaklul kubah. Au a'rid anhum. Au a'rid anhum. Wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Falan, nun mati ni disambung kepada ya. Dia nama dia idgham, masukkan idgham naqis. Bunyi nun mati itu tu yang masuk pada ya. Falan yadurruka syai'a wa in hakam mim tu dia katuk bibir, hakam ta izhar bagi jelas bunyi mim mati tu. Wa in hakamta fahkum bainahum. Hadas. Fahkum bainahum bil qist. Bil qist. Ta tu qalah. Inna Allaha yuhibbul muqsitin. Qalu muqsitin. Muqsitin. Wa kaifa yuhakkimunak. Wa kaifa, ka tu juga hams. Wa kaifa yuhakkimunak wa indahumut Taurah. Taurah ha tu habsah berhenti dah tu. Wa indahumut Taurah fiha hukmullah summa yatawallawna min ba'di dhalik. Summa yatawallawna min ba'di dhalik. Summa yatawallawna min ba'di dhalik. Wa ma ulaika bil mu'minin. Bil mu'minin. Inna marka'nu anzalna at-taurata fiha
fiha hudan wa nur yahkumu bihan nabiyyun ba tu tekan ya tu sudah walladzina aslamu alladzina aslamu lilladzina hadu warrabbaniyun wa lepas tu masuk tu ke ra tu warrabbaniyuna wal ahbar ra tebal bimastuhfizu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada fala takhshawun nas wakhshawni wala tashtaru biayati samanan qalila wa man lam masuk kepada lam nun tu kira tak ada kan ada pada tulisan tak ada pada bacaan wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun wa katabna balu maqalah wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal ayna bil ayni wal anfa bil anf nanti anf nafal wal udhuna bil udhuni was sinna bis sin wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah masuk ke lam tu wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Alhamdulillah. Ada apa soalan? Ada tanya? Ada? Apa soal? Ada soalan? Okey. InsyaAllah apa senyap ya? InsyaAllah masuk kita kepada maknanya dan tadaburnya. Samma'un. Siapa dia ni? Iaitu sebelum ni ya. Siapa yang sebelum ni? Iaitu golongan-golongan ahli kitab. Yang cerita itu kan. Ya ayuhar rasul la yahzunka allazina yusari'una fil kufr. Golongan-golongan apa? Yang sentiasa bersegera kepada kekufuran. Jadi Nabi SAW Allah beritahu, wahai Rasul, jangan sedih. Ada golongan yang bab kebatilan dia memang pantas segera. Dalam bab kebaikan lihat sungguh. Ada golongan macam itu. Ada kumpulan-kumpulan yusari'una fil kufr. Dalam bab kejahatan laju sangat. Dalam bab kebaikan, Masya Allah, susah. Lihat. Anda jangan sedih. Kan? Dan yang pelik dia, orang yang segera buat keburukan tapi bab kebaikan tu lihat. Yang pelik itu apa? Dia ni daripada qalu amanna. Orang yang mengatakan kami beriman. Tapi dengan apa? Bi afwahihim. Dengan mulutnya. Hati ada. Jadi orang yang segera kepada kekufuran, orang segera kepada kafir, ini orang yang mengatakan beriman dengan mulut saja. Walam tu'min qulubuhum. Hati dia apa? Takkan yakini.
tak beriman. Orang yang mulut saja beriman, kami beriman, saya beriman, tapi kebatilan segera sangat dia nak join. Bab kebaikan lambat sangat. Dia tangguh sehinggalah malaikat maut tu pun tak mau tangguh dah, ambil nyawa dia. Yang ni, jadi geng-geng sini ada kumpul tu. Daripada mana paling banyak? Geng mana paling banyak? Wa minal ladzina qalu hadu. Geng paling banyak apa? Yahudi. Geng Yahudi ni yang paling banyak mereka lah yang mengatakan kami beriman kepada Nabi Musa, kami beriman kepada Allah, tapi tobat mereka tak mau ikut ajaran Allah, Nabi Musa, dan juga mereka tak beriman dengan hati mereka, mulut je. Masya Allah, kan? Sama'una lil kazib wa sama'una lil qawmil akharin lam ya'tuk harifuna al-kalima an mawdi. Ini apa? Maknanya apa? Inilah geng-geng Yahudi yang mereka ni sangat suka, ataupun ahli-ahli kitab ni, iaitu pendeta-pendeta Yahudi ni, mereka suka sangat mendengar dan kebenaran yang mereka terima tu mereka ubah suai dan mereka tahrif dan mereka reka perkara baru. Ini dia. Kita sambung. Sama'una lil kazib akaluna lisuh. Ini sifat mereka. Sifat apa ni? Hadu. Yang tadi, yang hadu tadi. Apa sifat mereka? Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Dalam bab reka kebohongan, serah kat dia. Dia memang pakar. Ni. Sama'un lil kazib. Pasal apa sama'un? Kan? Pasal apa Allah kata sama'un? I'tad. Mana dia apa? I'tad dia apa? Dia memang kebiasaan dia macam tu. Kebiasaan dia. Kalau kita kata macam kata adat dia lah. Adat dia adalah mereka bab kebohongan ni. Mendengar bab bohong ni. Ini dia lah. Yahudi ya. Hatta pada diri mereka sendiri pun mereka bohong. Kita berlaku tengoklah ni peperangan di Gaza. Mereka membunuh umat Islam. Dan ketika mana mereka kalah, mereka sembunyikan kekalahan tu, seolah-olah mereka menang. Tengok. Dan ketika mana mereka kalah dah. Tapi nampakkan jugalah diri tu hebat. Lepas tu apa? Tembak bangunan-bangunan yang kosong, yang dah pun roboh. Nak bagi perhabis je, nak bagi tunjuk lah mereka ni hebat. Tapi ketika mana berdepan dengan perjuangan Islam, mereka tunggang langgang lari, cirit-birit lari. Kan? Pasal apa? Sebab sama'una lil kazib, bohong ya. Kan? Jadi mereka ni nak buat ubah berita-berita, kan, benar jadi bohong. Itu kerja dia apa? Sama'una lil kazib. Mereka sangat suka mendengar berita bohong. Bab kebenaran mereka tak mau dengar. Benar pun dia ubah jadi berita bohong. Sebab apa? Sebab dia suka. Oh, dah suka macam mana nak buat? Kan? Dah suka dah. Dah suka dah. Macam mana buat? Bagi berita benar pun dia mesti alihkan kepada berita bohong. Inilah perbuatan mereka, sehingga Allah Subhanahu wa taala tabakkan mereka. Tabak ni kata, Allah jadikan mereka ni dah jadi macam tak ada apa dah. Allah dah jadikan mereka semacam acuan dah. Acuan dia, tabiat dia memang bohong. Apa perangai? Oh, sebab Nabi pun beritahu kepada kita, kan? Kebenaran, jujur membawa kepada kebaikan. Kebaikan membawa kepada surga. Dan bohong membawa kepada kejahatan. Kejahatan bawa kepada neraka. Dan kata Nabi, seseorang itu berbuat jujur, baik, sehingga Allah tuliskan siddiq, dan juga ada orang yang bohong hingga Allah tuliskan kazzab. Ni Yahudi. Sebab perbuatan dia macam tu dah. Taurat dia ubah suai. Perkataan Allah ketika tak sama dengan hawa nafsunya,
dia padam. Kemudian Nabi SAW, sifat-sifat Nabi dia buang, dan dia ubah dengan sifat siapa tak tahu. Dah memang tabiat dia lah, dah bohong dah. Maka Allah tuliskan, Allah letakkan, Allah jadikan dia jadi makhluk-makhluk yang pembohong. Sama'una al-kazib. Kalau dah pembohong, maka dia pun suka mendengar kebohongan. Lepas tu apa? Akaluna lis-suht. Ini sama juga. Kalau dah bohong, apa yang akan datang? Suka memakan benda-benda haram. Ni. Sebab itulah kalau kita tengok riba, kan? Siapa yang mengasaskannya? Riba. Mengasaskannya. Bak tipu menipu ni, siapa yang dia? Akaluna lis-suht. Depa ni makan, makanan dia, makanan mereka ni, sebab itulah benda-benda haram. Mai pada makanan menzalimi orang. Harta mai mana? Mai rampas harta orang. Tengok. Kekayaan yang dia dapat, kekayaan daripada menzalimi orang, menipu orang. Ini kerja dia. Akalun lis-suht. Sebab apa akalun? Sama juga macam tadi, kan? Akalun sama'un. Sebab apa? Sebab mereka ni makan perbuatan, memang perbuatan haram, makanan pun makanan haram, tak lepas daripada haram dah. Semua yang mereka buat ni adalah haram. Puncanya apa? Puncanya pertama, dia merampas harta orang dengan tidak halal. Hak orang dia ambil dengan paksa. Dia buat apa pun di atas harta orang yang haram tu, penghasilan dia tetap haram juga. Haram juga. Masya Allah. Yang ni yang berlaku akalun lis-suht. Fa in ja'uka fahkum bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ketika di Madinah Yahudi datang kepadamu. Depa datang ni mulut dan muka saja, hati tak. Kan? Fahkum bainahum. Fa in ja'uka fahkum bainahum. Kalau mereka datang kepada kamu menanyakan pasal hukum undang-undang, maka hukumlah. Fahkum bainahum au a'rid anhum. Maka apabila mereka meminta keputusan kepadamu ya Muhammad, maka berilah keputusan di antara mereka atau berpalinglah daripada mereka. Nabi bagi pilihan. Nabi diberi pilihan. Pilihan kepada Nabi, sama ada Nabi layan, tak layan, tak ada masalah. Pasal apa? Yahudi ni tabiat dia macam tu. Tak perlu kisah sangat ke dia. Tak perlu ambil perhatian sangat dekat Yahudi ni. Sebab apa? Sebab dia tabiat dia macam tu. Sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sama je. Berdakwah ke, ajak ke, tak ajak ke, tetap juga ketegak. Dia tak mau juga tetap. Kan? Jadi wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Kata Allah, kalau engkau berpaling daripada mereka dan mereka, maka mereka tidak akan membahayakan kamu walaupun sedikit. Maka Nabi SAW, sebab Nabi ni rahmah, Nabi sayang sangat, sebab sama siapa pun. Maka Nabi menganggap ni, kalau saya tak berdakwah lagi apa? Maka Allah beritahu, kalau tak dakwah pun apa ni, tak ada pun dakwah pun tak ada keuntungan, dakwah pun tak ada keuntungan. Kan? Habis masa je. Buang-buang masa je. Macam tu. Fala yadurruka syai'a. Tak ada mudaratkan kamu apa pun. Satu apa pun. InsyaAllah. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Wa in hakamtu. Dan jika kamu layan, datang dia minta hukum pada Nabi, maka hukumlah mereka, gunakan hukum, fahkum bainahum bil qis. Maka ketika mana mereka datang kepadamu, kan kamu melayan dia, putuskanlah hukuman perkara mereka, berbuat keputusan dengan adil. Maka berbuat keputusan dengan adil, menggunakan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kan? Sebab Yahudi datang kepada Nabi, dia tanya Nabi, dia nak dihukum dengan hukum yang dia reka, mana boleh terima. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, kami nak hukuman, kami ada kes macam ni, kami nak hukum. Tapi hukum yang kami nak terima ialah
hukum cara kami. Dinisbahkan kepada Taurat. Hukum yang kami buat. Kalau dia jujur macam itulah lebih kurang. Kalau jujur hukum yang kami buat. Kan? Tapi dia tak kata macam tu. Dia mengatakan hukum yang kami telah diturunkan kepadanya, iaitu kitab Taurat. Walhal apa? Hukum tu hukum yang dia buat dia. Kan? Maka sesungguhnya apa? Innallaha yuhibbul muqsitin. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai orang-orang yang adil. Jadi inilah satu peringatan. Wa kaifa yuhakkimunak. Dan ini satu peringatan juga. Mana dia apa? Allah Subhanahu wa taala bagi tahu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yahudi ni perangai dia pun teruk. Dia kalau kita dakwah pun memang macam tu je, takkan berubah. Dan bagaimana boleh? Wa kaifa yuhakkimunak wa indahum at-taurah fiha hukmullah. Bagaimana boleh dia bertanya kepada pasal hukum, walhal depa baca kitab Taurat. Tengok ni, tengok bahasa cantik ni, kan? Wa indahum at-taurah fiha hukmullah. Depa kan menerima kitab Taurat daripada Allah. Dan dalam kitab Taurat itu mengandungi hukum hakam. Pasal apa datang pada Nabi? Kan? Summa yatawallawna min ba'di zalik. Dan yang pelik dia, masa kitab Taurat tu ada kepada mereka, ketika mana ada perkara-perkara berlaku, mereka tak tengok pun kitab Taurat hukum hakam Allah. Ketika mana kitab Taurat ni, kan, ada pada mereka, mereka tak rujuk pun kitab Taurat. Dan pelik dia, ketika mana Nabi duduk kat Madinah, mereka datang kepada Nabi minta hukum. Logik tak? Masya Allah. Maknanya apa? Undang-undang yang duk sedia ada kat mereka pun mereka tak buat. Apatah lagi undang-undang baru yang disampaikan Nabi SAW. Lebih kurang macam tu lah. Kan? Lebih kurang macam tu. Undang-undang duk ada dah. Mereka tak kuatkan. Mereka tak kuasakan. Dan mereka tak mau buat pun. Ni mereka main datang Nabi minta hukum. Taubat. Mereka main-main saja. Sebab tu lah wa kaifa. Wa kaifa boleh tak? Wa kaifa yuhakimuna wa indahum at-taurah. Bagaimana boleh datang kepada kamu, kan, ya Muhammad, kata Allah, kan? Kemudian dia tanya hukum ni. Walhal apa? Dulu kitab Taurat pun depa ketepikan saja. Dia letakkan tong sampah saja. Kalau bahasa kasarnya lah, kan? Dia letakkan tepi je, depa tak mau buat hukum Allah. Kan? Lepas tu dia mai pula, kan? Summa yatawallawna min ba'di zalik. Depa tak pedulikan kitab Allah ni, kan? Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka memang tak beriman pun, kata Allah. Wa ma ulaika bil mu'minin. Masya Allah. Allah nafikan iman tu. Maknanya apa? Yang ni Allah yang menafikan iman daripada hati-hati Yahudi ni. Sebab apa? Sebab perbuatan mereka tanakut. Bercanggah. Dalam satu masa dia kata dia beriman. Tapi dalam perbuatan tak sesuai dengan perbuatan iman. Boleh kata beriman dia? Mana boleh? Kata beriman, tapi perbuatan, perlakuan bukan menunjukkan orang yang beriman. Mana boleh kata orang beriman? Maknanya apa? Maknanya bohong je lah. Bohong, kan? Jadi perkataan saja tak cukup. Sebab apa? Sebab tak boleh kata saja. Mestilah perbuatan. Ditunjukkan dengan perbuatan. Amanna. Kami beriman. Perbuatan apa? Ikut hukum hakam Allah. Ikut petunjuk agama. Itu baru betul iman. Ini kalau bak sembang aja, aku beriman. Siapa boleh? Kan? Lepas tu buat tak sesuai dengan iman. Jadi wa ma ulaika bil mu'minin. Allah nafikan iman orang Yahudi ni. Pasal apa? Sebab mereka tak beriman pun. Mereka saja tangan Nabi. Nabi mereka beli ya. Nabi mereka pelekeh. Mereka buat main Nabi. Nabi mereka pun mereka buat main. Nabi mereka, Nabi Zakaria, Nabi Yahya mereka bunuh. Kan? Nabi Musa main datang, Nabi Musa ni hebat, kuat, sadur. Tapi mereka pelekeh ya, mereka main je.
Ada masalah, mereka jumpa Nabi Musa. Tak ada masalah, mereka buang Nabi Musa. Masya Allah. Ada masalah, baru jumpa Nabi Musa. Kan? Tolong doa kepada Tuhanmu dengan bahasa tak beradab. Tak ada beradab. Bahasa tu. Ud'u rabbak. Kan? Mintalah kepada Tuhan kamu agar dia turunkan kepada kami. Ya Allah. Seolah-olah apa? Dia ni hebat sangat. Sebab dah sangat sombong-sombong sangat dah. Maka inilah satu kan makhluk. Jadi makhluk jin menjadi sombong tu apa? Iblisnya. Yang manusia yang tersombong itulah Yahudi. Yahudi. Sombong sangat. Kan? Dia tak mau apa? Dia tak mau ikut ataupun nasihat orang walaupun benda tu baik. Dia keyakinan itu masih dia pegang. Mana apa? Daripada dialah kebaikan itu walaupun salah. Dia pegang. Sebab itulah mereka sesat. Daripada mereka lah kebaikan itu walaupun benda tu tak baik. Tapi mereka kuatkan, mereka yakini yang tak baik itu baik. Sebab apa? Sebab sumber daripada mereka. Dan jadi inna anzalna taurata fiha hudan wa nur. Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna, sesungguhnya kata Allah, anzalna taurah, kami telah turunkan kitab Taurat. Fiha, padanya pada kitab itu hudan, petunjuk jelas, nur iaitu cahaya, petunjuk juga yang nyata. Pada kitab Taurat itulah dalamnya fiha huda wa nur. Dan dalam kitab Taurat itu ada hukum Allah yang kamu akan mengambilnya, kan? Petunjuk dan cahaya dalam kitab Taurat. Pasal apa? Sebab dalam kitab Taurat mengandungi hukum hakam dan juga mengandungi tanda-tanda diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kitab Taurat tu petunjuk ada, syariat ada. Petunjuk nur daripada mana ni? Nabi ada dalam tu. Dicerita dalam tu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan? Tak mau ikut juga. Tu. So, nampak macam mana? Kan? Sebab itulah depa ni kitab Taurat ni, depa buat main, depa letakkan tepi. Lepas tu depa mendengarkan tunjuk dan cahaya. Ya. Ada lagi? Ada pedang. Yahkumu bihan nabiyyuna walladzina aslamu lilladzina hadu wa rabbaniyun. Jadi ahli kitab ni kan diturunkan kepada mereka kitab Taurat, dalamnya itu ada petunjuk cahaya yang dengannya, dengan kitab itulah, yang dengan kitab itu para nabi berserah diri kepada Allah, memberi keputusan atas perkara yang orang-orang Yahudi. Demikian juga para ulama dan pendeta-pendeta mereka, oleh kerana mereka diperintah memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Jadi siapa ni? Anzalna Taurah, kami turunkan Taurat ini. Dalamnya hudan wa nur. Ada dalamnya petunjuk syariat dan juga nur, cahaya, keterangan Nabi, diutusnya Nabi Muhammad SAW. Yahkumu bihan nabiyyun, maka nabi-nabi setelahnya mengambil kitab Taurat itu sebagai acuan hukum undang-undang syariat. Allazina aslamu, yang menyerahkan diri Islam, yang beriman kepada Allah pun sama juga mengambil kitab Taurat sebagai syariat mereka. Lillazina hadu, dan orang Yahudi, warabbaniyun wal ahbar, semualah pendeta-pendeta mereka. Bimastuhfizu min kitabillah, mereka ni diperintah oleh Allah untuk menjaga kitab Allah. Wa kanu alaihi syuhada, dan mereka menjadikan Allah menyaksikan ke atas perbuatan mereka. Allah serahkan kepada mereka kitab Taurat ni untuk dijaganya. Fala takhshawun nas wakhshawni, kata Allah, jangan kamu takut kepada manusia, takutlah kepadaku. Wala tashtaru bi ayati samanan qalila, jangan buat jual beli ayat Allah dengan keuntungan yang sikit. Jangan jual beli ayat Allah dengan keuntungan sementara. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun,
dan sesiapa yang tidak menghukum dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, mereka lah orang yang kafir. Maka setiap siapa yang tak menggunakan ayat Allah sebagai hukum hakam dalam kehidupannya, maka mereka lah orang-orang yang kafir. Jadi Allah Subhanahu wa taala jadikan ataupun berikan gelaran kafir kepada ahli kitab tu, kepada Yahudi dan Nasrani. Kan? Jadi insya-Allah kita cukupkan sampai tak ni sebab kita pun nak berhenti dah kan. 958 dah. Alhamdulillah. Apa kata benar, kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang minggu sekali lagi. Jadi doakan saya dalam